tuan-tuan, ya. Sebab dalam SKPMG 2 ni dia ada jajarannya. Ya. Panggil cascading ni dia ada. Dia punya kaitan. Perkara ni mesti berkaitan dengan perkara yang lain. Contoh saya ambil satu. Dalam konteks kita nak bincangkan hari ini pencerapan. Ya. Dia bermula dengan peranan pengetua dulu. 1.1.5 apa dia? PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PDP. Maknanya dalam pencerapan ni, dia bukan stand alone duduk di standard 4 saja. Dia bermula dengan peranan guru besar dan pengetua. Menerajui aktiviti instruksional. Okey, apa yang perlu ada dalam 1.1.5 ni? Okey, kalau kita tengok dia apa dia? Melaksanakan pencerapan PDP, memberikan maklum balas, mengambil tindakan susulan. Okey, ini yang perlu ada. Kemudian lepas tu peranan siapa? Peranan kurikulum. 2.1.2, pembangunan sumber manusia diurus secara terancang. Pembangunan sumber manusia ni termasuklah ladap yang kita wujudkan. Ya, ini peranan siapa? Kurikulum. 2.1.2. Lepas ladap pula, lepas penolong yang ketiga, peranan siapa? Yang tadi penolong guru besar, lepas itu penolong kanan kurikulum, PK1, lepas itu peranan siapa? Ini peranan ketua bidang, peranan panitia. Program peningkatan kualiti guru, pengajaran guru diurus secara terancang. Ini saya katakan tadi, cascadingnya itu. Kita tengok program 3122. Okey, markahnya tinggi. Maknanya program peningkatan guru telah dijalankan kat sekolah kita dengan baik dah. Markah mencapai, ada sekolah yang letak 100 kat sini. Tapi bila kita tengok yang akhir, yang ini, markah pencerapan, ini guru-guru, ya kena guru, kita tengok. Ni kita tengok guru-guru, ya. Sini peranan. Saya rasa presentnya dah okey kan? Slide ni ada sebab saya dah buka satu komputer lagi. Tak ada masalah ni, ya. Kita boleh dapat, ya. Okey. Ini masuk dengan cascading tadi. So kita peranan kita kat sini, apalagi pengetua guru besar yang ada dalam ni, kita kena lihat semua aspek-aspek cascading yang kita masuk, ya. Okey, hari ini kita nak tengok 3 perkara ni tuan-tuan, ya. Pertama kita nak tengok trend dia. Ya, trend ni banyaklah nanti. Kita nak trend misalnya apa trend analisis, trend pencerapan yang kita buat pada tahun lepas. Apa resultnya pada tahun pertama PDPR dijalankan, apa trend markah yang kita dapat dalam konteks pengajaran guru. Ya. Okey, yang kedua saya nak tengok analisis jurang. Ya, analisis jurang. Jurangnya apa? Okey, jurangnya ada banyak nanti. Ya, banyak jurang. Antara jurangnya kita nak tengok dalam markah guru melalui bidang. Kita nak tengok misalnya jurang guru sebagai perancang dalam subjek-subjek sains, kajian sejarah dengan bahasa Melayu. Kita nak tengok beza dua tu. Dalam konteks sekolah menengah, kita lihat dua subjek ini adalah subjek yang sangat penting. Layak sijil. Layak sijilnya tu, ya. Okey, contohnya kita nak tengok yang ketiga, kita nak tengok kolerasi berkaitan, ya. Okey. Saya tak nak pergi panjang. Okey, tuan-tuan, saya nak mula dah ni. Hari ini kita nak guna pivot. Kenapa pula nak guna pivot? Kita kenapa tak gunakan Excel? Satu soalan. Yang kedua soalannya, dia benda ni baru ni, susah nak belajar. Ya, saya sebenarnya cikgu kan, saya berada lama dalam konteks saya cuba bangunkan perisian untuk bantu cikgu. Ya, jadi sekolah-sekolah yang mungkin dah biasa dengan saya lah. Ya. Termasuk Sabah Sarawak juga ada gunakan, saya ada banyak buat perisian. Saya ada bangunkan perisian sistem analisis pentaksiran co-curriculum PAJSK. Yang mana sistem ini dia hanya masuk je markah, grade, kemudian analisis sampai peringkat graf akan dikeluarkan secara auto. Jadi penolong kanan co-curriculum tak payah ingat kalau dia pengurusi berapa markahnya. Kalau dia menang peringkat daerah berapa markahnya. Tak payah ingat yang tu. Klik aja apa yang dimasuk, markah akan keluar. Sampai pada peringkat graf. Saya dah bangunkan tu. Dan beberapa bulan dulu saya bangunkan lagi satu sistem nak melihat tentang kolerasi antara co-curriculum ini dengan kita tengok dengan SKPMG 2. Masuk aja markah sampai peringkat graf akan keluar. Ya, jadi cikgu boleh crop aja masuk dalam PowerPoint. Tapi untuk membangunkan satu sistem yang seperti itu, kita memerlukan
satu formula yang lengkap. Memang Excel ini merupakan satu software yang powerful, sangat powerful, macam-macam kita boleh buat. Tetapi kalau kita gunakan yang betul-betul dalam Excel ini, kita memang memerlukan banyak formula yang perlu diingat. Contoh macam ni, kita nak tengok hari ni guru dalam bidang kemanusiaan yang mengajar bidang sejarah, guru tingkatan 5, kita nak tengok markah dia dalam murid sebagai pembelajar aktif. Ada 5 variable yang nak kita lihat. Kalau kita gunakan Excel yang biasa, kita akan menggunakan apa dia? If tu. Bukan banyak. Count if dia, ada if dia, ada sum dia kat situ. Tinggal je satu koma, kita tak jadi, tuan-tuan. Kenapa guna pivot? Pivot tidak memerlukan formula. Kita hanya buat table je nanti, saya tunjukkan. Kemudian kita tarik je nak apa. Okey, saya nak guru yang di observe dalam bidang kemanusiaan. Saya tarik aja kemanusiaan, saya tarik je nama guru, seluruh nama guru dalam bidang kemanusiaan akan muncul. Nak tukar pula, kita nak bila sains matematik, tarik je sains matematik, akan keluar markah untuk sains matematik. Ya, itu yang kita kata tadi, dia bersifat interaktif. Yang kedua pula tuan-tuan, pivot table ni dia bukan satu software baru. Tuan-tuan tak payah nak download, tak payah nak beli, ya, tak payah. Sebab pivot data, pivot table ini adalah komponen yang terdapat dalam Excel yang biasa tu. Ya, termasuk Excel 2010 dia ada kat situ. Ya, 2016 samalah kat atas semua ada pivot table. Jadi kita tak payah susah-susah, kita nak cari software baru tak payah, sebab ada dalam Excel sedia ada. Sebab di sekolah, pengalaman saya lama di sekolah, selain pada Word yang cikgu kita mahir ni, sekarang cikgu kita memang biasa dah dengan pivot ni, dengan Excel. Sebab bila kita banyak wujudkan Google Form kan, Google Form akhirnya kita dapat summary tu, dia akan pindah pada Excel. Dia biasa kat sekolah dia dapat yang tu. So yang ini kita cikgu dia biasa. Dia bersifat apa? Interaktif. Yang kedua pula tuan-tuan, dia dapat melakukan pengiraan dan analisis dalam setiap masa dengan cepat. Okey, saya nak tengok rumusan aja. Ya, saya nak tengok guru dalam bidang kemanusiaan yang mengajar dalam sains matematik. Yang mengajar guru dalam bidang kemanusiaan yang mengajar sejarah. Saya tarik aja kemanusiaan, saya tarik sejarah keluar. Lepas tu nak tukar pula subjek lain, boleh tukar. Ya, Kemudian yang ketiga, yang ini saya akan tunjukkan kemudian dalam apa sesi semasa kita buat pembentangan, dalam kita buat hands-on nanti, ya. Kemudian yang satu baiknya juga lagi, kita dapat menampilkan maklumat yang kita kata tadi, data kita ada tadi dalam bentuk graf, chart. Tak payah kita ada banner, kita pilih je chart apa yang kita nak. Sesuaikan dengan kehendak tu, lepas tu kita pindahkan PowerPoint. PowerPoint tu kita boleh bentang. Kita betulkan je data nanti secara automatik dalam PowerPoint tu akan dibetulkan secara link secara automatik. Sangat menarik kan? Tak payah susah-susah lagi. Dan ketiga yang saya suka yang akhir ni, dia tidak mengubah, ganggu struktur dasar sumber kita. Katalah kat sekolah kita, saya hari tu di daerah saya ada data lebih kurang 18,000 input data sepanjang PDPR berjalan untuk 52 buah sekolah dalam daerah saya. 52 buah sekolah untuk 10 hari PDPR, datanya ada lebih kurang 18,000 input. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada 18,000 berjalan sesi PDPR sepanjang 10 hari. Datanya besar. Masa saya nak proses, saya tak ubah data raw tu dah, data asal tu dah. Dia tak ganggu pun dalam keadaan yang sedia ada. Berbanding kalau kita gunakan Excel yang biasa, kalau kita nak proses, kita kena sorting. Dia lari pindah bentuk sorting, ascending, descending. Kita nak buat, kita akan ubah. Ya, jadi kita tak mengusik raw data yang kita ada. Sebab tu saya bagi pada tuan-tuan semalam tu ada 3 file yang kita akan gunakan file-file tu. Ya. Okey. Ini saya tunjuk satu contoh tuan-tuan yang kita boleh dapat. Saya tunjuk contoh apa yang pivot ni boleh buat. Yang boleh buat contohnya kita tengok macam ni, ya. Pengurusan panitia. Dia tengok apa dia? Tu 3122. 3122 apa dia? Ini adalah berkaitan dengan program pembangunan guru. Kita nak tengok kat mana yang kita tengok, panitia mana yang kita tengok skornya tinggi. Kita tengok yang paling tinggi 67. Kita beri makna pada data ni. Tasawuf Islam dengan pendidikan moral. Maksudnya apa?
tasawur Islam dengan pendidikan moral telah melaksanakan program pembangunan guru dengan lebih baik. 3122 tu, ya, itu yang kita boleh tengok. Apa dia? Merancang program profesional. Dia dah merancang. Yang kedua dia apa? Melaksanakan program profesional. Kita bukan nak cari, kita tengok mana yang rendah, ya. Okey, civic. Civic ni rendah ni. Okey, civic yang rendah ni kita boleh bantu. Tasawur boleh bantu. Okey, itu contoh. Yang kedua, ini program berkaitan dengan pelajar, murid. 3122 guru yang ini murid. Kita nak tengok julat besar tak? Kat mana yang dia dominan? Adakah panitia geografi ini berfokus kepada guru atau pada murid? Ya, okey, contoh. Kemudian data ni kita boleh pindah lah. Ya, kita boleh pindah dalam bentuk graf-graf yang macam ni. Ya, ada graf macam ni. Sebagai contoh sekali lalu, tuan-tuan, ya. Sekali lalu yang kita boleh pindahkan. Ini panitia 3122 ni yang saya masukkan tadi. Kita tengok, 3122 ialah pembangunan guru. Yang ini pula program murid. Okey. Kalau kita tengok dominan kat mana? Geografi dia banyak program guru. Program ini sama. Ini program guru. Ini program murid yang banyak untuk pendidikan sini. Civic besar julatnya. Dia banyak pada murid. Dan kita akan tengok juga nanti keputusan dalam satu pentadsiran. Ada tak kolerasinya tu? Ada kaitannya tak? Ada impaknya tak? Yang ini kalau kita kata baik dalam markah 71, yang tinggi mana untuk program guru ni? 67 misalnya. Kita tengok dalam markah pencerapan untuk pendidikan moral ni. Berapa markah pencerapannya untuk subjek moral ni? Ya, kita tengok standard 4 nanti. Itu yang saya kata tadi, jajarannya ataupun jaringannya tu, ya. Okey, tuan-tuan, hari ini kita nak bagi satu kelas ni, pivot table ni. Kita akan gunakan